Masih lagi bersama dengan kami di Malaysia hari ini, dan sekarang ini kita ingin bawakan satu topik perbincangan yang sangat penting, saya percaya, dan ianya pasti akan menjadi tumpuan kepada semua, terutamanya mereka yang sedang menyaksikan secara langsung MSI pada pagi ini, kerana ianya membabitkan kerjaya masa depan, apatah lagi berdepan dengan pandemik COVID-19 ini. Jangan lupa kita masih lagi berdepan satu dunia sebenarnya, masih lagi ada tempat yang sangat terkesan, terutamanya di belah Amerika Latin, Amerika Syarikat terutamanya. Tapi di Malaysia pastinya sekarang ini fasa pemulihan. Jadi antara yang diperkatakan adalah berkenaan dengan sektor ekonomi. Tetapi apabila ingin menjana sektor ekonomi, pastinya kerjaya tersebut yang paling perlu diutamakan, dan banyak peluang pekerjaan yang telah pun terjejas pada ketika ini. Jadi kita ingin berbicara mengenai persediaan menghadapi pengangguran dan juga bagaimana ingin menjana peluang pekerjaan yang seterusnya. Dan tidak lain tak bukan, kita alu-alukan kehadiran Encik Ni Akmal Afif, konsultan kerjaya. Ini kita berjumpa akhirnya di alam realiti lah. Betul. Kerana sebelum di fasa PKP kita berjumpa di alam maya saja secara panggilan video. Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah sihat. Ya, terima kasih kerana sudi bersama kami. Mungkin secara permulaannya, ini mungkin antara sektor ataupun perkara yang perlu dibimbangkan, merunsingkan, atau bagaimana realitinya? Alright, realiti merisaukan. Ya. Sebab dia antara yang paling tinggi kalau kita ikut data daripada Jabatan Perangkat Malaysia, dia paling tinggi sejak 1987. So in about 30 years, ini persentasenya paling tinggilah. Tapi dulu jumlah dia 490,000 lebih, sekarang 770,000 something. Okey. So sangat tinggi, dan benda ini adalah data yang tidak termasuk setiap tahun ada graduan yang grad. Okey. 200,000 setiap tahun. Perlu ditambah lebih kurang 200,000 lagi. Dalam tempoh setahun tu dia akan bertambah dalam jumlah 200,000 fresh grad. So jumlah ini dia akan bertambah, dan itu data 700,000 adalah April. Mei, Jun belum dikira. So nak kira merisaukan, ya merisaukan. Sebab itu saya kira banyak inisiatif dilancarkan dan juga banyak bantuan dan inovasi telah dibuat. Alright. Bagaimana persediaan sebenarnya untuk kita berhadapan dengan perkara sebegini? Sebab ialah kadang-kadang kita sendiri tidak duga kan, perkara sebegini. Ramai sekali yang berdepan dengan pengangguran. Ada juga yang masih lagi tercari-cari kerja, berdepan pula dengan pandemik. Graduan pula yang akan masuk nanti. Mungkin ini bukan waktu yang terbaik untuk bergraduasi lah. Tapi kehidupan perlu diteruskan. Apa persediaan perlu dilakukan? Alright, persediaan yang pertama adalah bagi mereka yang kita panggil lay off lah, ataupun terima MSS ataupun VSS sebagainya. Pertama sekali perlu dijelaskan, it's okay not to be okay. Saya suka guna perkataan ni. Okay. It's okay not to be okay. Yes. Okay. Benda ni dipopularkan oleh satu inisiatif oleh Talent Corp lah. Dia untuk kisah siswa, dia untuk mempromotkan kepada graduan supaya bertenang. Relax. Kita ada untuk bantu. Okay. So it's okay, kita acknowledge the problem. Kita iktiraf dulu kita ada masalah ni, and then we need to do extra effort during this difficult time lah. Okay. Waktu susah, kena put usaha yang lebih. So persediaan dia pertama adalah bertenang, jangan emo, jangan termenung lama-lama, tengok langit lama-lama, jangan sedih lama-lama, bangkit terus. Okay. Itu benda pertama saya bagi tahu mana-mana. Sebab pasti akan ada yang terkejut, ada komitmen risau, gelabah dan sebagainya. Bertenang dan start terus dengan, kalau mereka yang medium skill income ataupun medium skill job dengan high skill job, mereka boleh terus pergi kepada online. Resume online, job portal. Betul. Portal pekerjaan. Itu yang paling asas lah. Bagi mereka yang low skill income ataupun low skill job, contoh yang tidak memerlukan sijil khusus, sijil profesional, mereka boleh explore bidang-bidang yang iklan-iklan di surat khabar, di Facebook secara umum, dan juga perkongsian biasanya benda ini dikongsikan dalam WhatsApp group, biasanya orang sebar akan jumpa. Tapi yang medium dengan high skill job biasanya dalam online portal ada. So kena upgrade ataupun kena kemaskini segera online job portal kita. Sama ada LinkedIn ke, Jobstreet ke, Monster, Grab Malaysia, Indeed, macam-macam lah. So perlu ada semua profil di sana. Perlu ada. Sebab dia macam kita anggap statement lah. Saya mencari peluang. Dengan ada akaun tersebut, statement dia jelas. Kita pun kalau boleh share dengan kawan, family, so mereka boleh support. Rakan-rakan kadang-kadang saya ada pengalaman kawan saya, engineer, dibuang kerja dalam tempoh 2 bulan, ada dapat notice period 2 bulan sebagainya. Dalam tempoh 2 bulan dia up satu status Facebook, guys, aku dah kena mencari peluang baru. So dalam tempoh tersebut, dalam tempoh PKP dapat 5 interview hasil daripada kawan-kawan. So maksudnya perlu terbuka untuk memberitahu. Ya. Jangan malu, jangan rasa aku ni kena buang sebab aku tak perform, tak. Dia sebab situasi semasa. So kena jelas benda itu. Don't be afraid, jangan malu takut, just kita faham dah situasi sekarang. It's okay lah. Menarik. Dan bagaimana sebenarnya, sebab kita nak bercerita mengenai keadaan sekarang. Kalau dulu ramai yang katakan mungkin golongan belia muda ni yang
mudah untuk bertukar kerjaya kerana mereka masih menyesuaikan diri dengan keadaan, mencari pekerjaan yang sesuai dengan kehidupan, passion dan sebagainya. Sekarang ni mungkin zaman berbeza, kita tidak boleh terlampau berfikir berkenaan dengan passion. Sekarang mungkin lebih kepada apa yang ada, kita ambil dahulu. Bagaimana ingin mengubah mentaliti mereka yang mungkin dah melebihi umur 30 tahun sebegitu? Baik, menarik daripada Tuan. Kita sentiasa diberitahu kerja dalam benda yang kita minat, maka kita seolah-olah tidak bekerja dalam hidup. Tidak bekerja sehari pun. Kita buat benda kita suka. Betul. Tetapi realitinya bukan 100% macam tu. Kita kena akui benda tu. Mungkin 3 tahun pertama kerja dalam bidang yang kita tak enjoy sangat pun. Tetapi kita kata boleh pergilah. After that 3 tahun tersebut, baru kita explore, cari bidang yang memang kena dengan minat. So dia ada satu tempoh yang kita kena bertahan, absorb ataupun terima saja demi untuk dapat skill dan pengalaman. Selepas tu baru kita cari yang sesuai. Especially waktu sekarang lah, terutama waktu sekarang. Iaitu waktu terdesak memerlukan pendekatan yang agak terdesak. Betul. So sekarang susah, perlu diakui, limited job, sebab itu banyak inisiatif. Gig ekonomi pun jadi peluang yang bagus. Keusahawanan satu peluang yang bagus. Kemudian mungkin sekarang dibuka kontrak job ataupun freelance job, ataupun kerajaan kita sebut sebagai PSH. Pekerja sambil harian. Betul. Freelance pun banyak. Contoh di overseas sudah perkara biasa, remote job. Dan sekarang ada satu platform dibuat oleh Seedlab kerjasama dengan Petronas, iaitu dipanggil sebagai Ignite. Saya mohon izin sebut di sini. Saya tengok dan dia ni sangat bagus. Kerja marketing, kerja coding, programmer, software, macam buat secara remote, dia ada KPI dan timeline yang kena capai, dibayar. Tetapi secara freelance lah. Freelance. Buat dekat rumah ke, nak peluang masuk office pun mungkin sekali seminggu, tengok requirement dia. So ini adalah option yang bagus. Tapi mungkin ada yang bertanya job stability ataupun job safety di situ kan, sebab kita ada komitmen, ada tanggungan. Sebab dah 10 tahun, 15 tahun terbiasa dengan adanya gaji setiap bulanan, KWSP, SOKSO. Bagaimana Tuan? Okey, baik. Bantuan banyak di luar. Pertama, bantuan untuk kesihatan mental ada. Kedua, bantuan AKPK pun buka, iaitu bantuan kewangan. Mungkin perlu strukturkan balik kewangan. Perlu kurangkan komitmen. Mungkin cita-cita tahun ni nak upgrade MPV contoh. Dulu. Betul. Kad kredit juga ni. kad kredit mungkin banyak. So kita hold kad kredit, kita jimat sikitlah dalam fasa sekarang. Kita save cash sikitlah. So mungkin pensurutan itu perlu. Dari segi komitmen, kita tak boleh nak kata separuh, tak boleh nak kata ikat perut terus, tak. Tapi dari memerlukan penstrukturan kewangan. Tak boleh dinafikan. However, untuk kata selamat untuk buat kerja macam tu, saya sebut gig ekonomi buat masa sekarang untuk dijadikan karier yang berpanjangan. Mungkin kita tak nampak jalan lagi. Untuk jangka pendek, untuk income replacement sementara boleh, tak ada masalah. Tapi dari segi career growth, dia belum menjanjikan, tak nampak jalan. Sebab itu dari segi contohlah rider sekarang ada protection. Sebenarnya tak ada sebenarnya. Sebab itu kerajaan menyarankan ada perlindungan sosial sebagainya. EIS usahakan, Talent Corp KRI buat research, Khazanah Research Institute buat research supaya lindungi golongan ini sebab dia semakin berkembang sekarang. So dari segi security, saya pun pemerhatian bacaan. Untuk jangka panjang, kita kena akui dia belum ada jalan, kita tak nampak. Tapi as time goes by, gig ekonomi jadi pilihan. Generasi 30 ke bawah belia, 29, flexibility cara kerja yang macam tu lebih digemari sebenarnya. Survey daripada SWTS KRI menyatakan jenis environment ataupun suasana kerja yang sangat fleksibel, duduk office tapi kita ada timeline, tak payah masuk office, fleksibel ni sangat-sangat digemari. Sehingga kan bila buat survey kepada orang yang sudah bekerja, hampir separuh yang kata mereka memang ada niat nak berhenti cari kerja macam tu. Adakah ini boleh kita tafsirkan juga sebagai one way forward kepada peluang kerjaya di Malaysia sebenarnya? Environment di Malaysia ni, suasana di Malaysia bekerja sebegitu? Saya puji dari inisiatif daripada PNB lah. Dia menjadikan WFH, work from home, adalah satu pilihan yang tetap. Bermula dari PKP ni? Bermula dari PKP. PNB telah isytiharkan sampai hujung tahun nak WFH, ataupun dia adalah permanent option disebut. So itu adalah satu inisiatif kita. Biasanya JLC ni, bila GLC yang besar buat macam tu, dia akan menggegarkan syarikat lain lah. Betul. Biasanya MNC, multinational company, yang membiasakan budaya-budaya macam ni, sebab budaya overseas dia bawa kan. Tapi bila GLC buat, dia macam, oh wow, orang buka mata. So moga-moga banyak juga option begini diberikan kepada syarikat-syarikat lokal. Ya Tuan. Dan yalah, banyak sekali perbincangan yang kita dah berikan, dan ini mungkin boleh membuka mata kepada mereka yang sedang mengalami masalah sebegini. Bagaimana ingin mengubah mentaliti
kebiasaan kita yang lama dah biasa bekerja mungkin dari 9 ke 6 petang, 9 pagi ke 6 petang. Dan sekarang mungkin kita perlu menghadapi fasa baru sebab sekarang ni apa yang kita nampak, tak tahu kalau tuan perasan atau tidak, kebanyakan mereka mula menceburi bidang perniagaan. Nampak okey. Sebab untuk menampung perbelanjaan harian masuk ke bidang perniagaan. Betul. Apa sekalipun peluang yang ada masuk ke bidang perniagaan. Betul. Bagaimana ingin mengubah mentaliti sebegini supaya kita boleh fokus dan kekal selamat di masa depan? Okey, baik. Saya kira keadaan semasa dia telah paksa orang untuk cuba perkara baru. Orang kata dah terdesak baru kena buat. Betul, betul. So bila buat baru kita tahu, oh boleh rupanya. Dan bisnes ni bukanlah kalau tuan-tuan, cik puan tak yakin, buat sebagai side income. Sambil-sambil dulu. Okey. Sementara ada kerja, cari kerja macam biasa, tapi pada masa yang sama waktu pukul 5 sampai pukul 7 contoh, pukul 8 sampai pukul 10, buat kerja yang kita boleh jana income, berniaga ni. Sebab option itu sangat banyaklah. Yeah. Kalau nak kosong risiko, affiliate, dropship. Betul. Tak perlu pegang produk, tak perlu pegang apa, just tolong promote. Itu paling basic. Dan sekarang kita banyak, kalau saya dalam grup FB, suami masak hari ni. Suami masak apa hari ni? Suami masak apa hari ni? Siap ada jual apron ni. Apron lagi. Betul. Okey, baik. Ada orang yang berniaga aiskrim, ambil resipi kat situ, berniaga ayam madu, kongsi, dia macam, dah start. Which is, dia satu benda yang bagus dan saya nak kata, kalau anda rasa tak selamat, tak ada masalah, mulakan sebagai sampingan. Okay. Bukan sebagai core business dulu. Sebab iyalah kita faham, biasanya yang umur 30 ke atas, kita dah terbiasa. Yeah. So, nak explore benda tu, dia akan mencabar sikit lah. Kecuali belia, dia free to go lah. Especially bujang. Yeah. Bujang, kelang kelibuk jatuh balik pun boleh pergi mak ayah dia lagi. Betul, contoh. Betul. Atau ada family terdekat boleh bantu. So untuk yang mereka ada komitmen, they have certain limitation lah. Betul. Apapun inisiatif kerajaan sangat banyak ingin saya kongsi dengan izin tuan. Daripada penjana sangat banyak peluang yang perlu diambil. Dana sangat banyak dilaburkan. Contoh untuk Bumiputera, MARA, PUNB tolong explore pergi ke sana. Okey. Dia bukan setakat bagi dana, dia bagi coaching, dia bagi ada, kalau InScan ada business mentor, business counselor. So kena dapatkan bantuan mereka. Anda nak start startup, ada dana. Nak bina dalam agripreneur. Dalam pertanian ada dana 20,000 untuk beli contoh haiwan ternakan, buat tanaman, biji benih sebagainya, semayan baja. Benda tu disediakan. So kena explore bidang-bidang ataupun bantuan-bantuan daripada penjana. Tolong pergi visit je website mereka lengkap dengan agensi mana terlibat, laman web pautan, tolong pergi je. So inisiatif ini perlu diambil. Bersama juga dengan mereka yang hilang kerja, ada juga inisiatif latih, iaitu sebagai upskilling, kemahiran. Yeah. Kemahiran ni satu jumlah yang sangat besar, saya kira 2 bilion untuk peningkatan kemahiran. Okay. Daripada MDEC digital sampailah SIDC, kepada kewangan sampailah kepada college community, HRDF sebagainya. Dana itu ditabur banyak untuk upskilling. Dan upskilling ni dia bukan sekadar latih, tapi dia beri job placement untuk tempoh 8 bulan, 6 bulan supaya nak kurangkan jumlah pengangguran tadi. Pada masa yang sama apapun ke penjana tersebutlah. Ada inisiatif sendiri. Okey, baik. Banyak sekali perkara yang ingin dikongsikan dan pastinya mungkin kita boleh panjangkan lagi perbincangan ini nanti. Apapun terima kasih kepada Tuan Akmal Afif, konsultan kerjaya, boleh terus mencari dan dapatkan nasihatlah kepada Tuan Nik Akmal Afif.